bersama-sama untuk memberi orang Melayu suka supaya kita tenang dalam kerajaan yang hari ini yang dipilih dengan mandat rakyat bukan kerana tebuk atap. Tak apa, kita tukar dulu. Bila kerajaan ini dipilih mandat rakyat, jangan menipu. Okey, mandat agung lah. Gitu ya? Tak. Jangan menipu. Bukan juga. Lepas tu, mandat siapa ni? Mandat siapa ni? Jangan. Siapa yang angkat sumpah sebagai Perdana Menteri? Ya, betul. Tapi bukan mandat rakyat. Ini juga bukan mandat agung. Lepas tu, abang nak cakap mandat orang Melayu kepada UMNO tu macam mana? Abang nak cakap? Abang nak cakap macam mana? Kerajaan ni ditubuhkan oleh kerana Zahid menipu agung. Itu fakta dia. Allahu Akbar. Abang nak cakap agung ditipu oleh Zahid ke macam mana? Betul. Abang nak cakap agung, sehebat-hebat agung ditipu oleh Zahid? Ya, betul. Bang, tarik balik kenyataan tu bang. Tak tarik. Betul. Memang agung ditipu oleh Zahid Hamidi. Allahu Akbar. Sir tu kena tipu dengan bisikan-bisikan tu. Astaghfirullahalazim. Takkanlah agung kita ni tak cerdik sampai boleh ditipu oleh Zahid. Janganlah gitu, sir. Dia kena tipu. Takkanlah agung kita ni bodoh ditipu gitu, sir. Sir, saya tak merasakan bahawasanya agung ditipu, sir. Sebab saya yakin dan percaya kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku yang di-Pertuan Agong tidak boleh ditipu dan tidak terpedaya dengan tipu-tipu pemimpin. Allahu Akbar. Abang, kalau abang benci pun kepada Zahid, janganlah abang meremehkan martabat agung kita sehingga agung kita ditipu. Allahu Akbar. Macam mana kita nak mengangkat orang Melayu sedangkan agung yang menjaga orang Melayu pun kita perendahkan ni. Siapa kita bercakap kita nak bela orang Melayu, agung pun abang cakap agung ditipu. Tak betul. Zahid Allahu Akbar. Bang, agung kita ni mewakili orang Melayu ni. Tak, memang Zahid menipu agung. Agung ditipu Zahid. Dah abang cakap tadi. Allahu Akbar. Betul lah. Agung ditipu oleh Zahid Hamidi. Lepas tu, apa tindakan agung sekiranya Papa Gomo bagi tahu bahawasanya agung ditipu oleh Zahid? Aku tak ada hak lah. Tapi apabila agung telah ditipu, akhirnya tu yang agung suruh bentuk kerajaan perpaduan. Tapi bersatu. Abang bersumpah bang. Saya nak dengar. Bersumpah apa? Bersumpah bahawasanya abang menjelaskan bahawasanya Zahid menipu agung. Tak, ni live kan? Rekod lah. Zahid angkat sumpah depan agung. Tak. Kalau lah agung tahu Zahid tipu dia, saya rasa kau kena tipu. Kau nak tipu aku. Tak, agung bukan macam kau, Sin. Itu? Agung bukan macam kau, semua orang dia nak siku. Tak. Lepas tu takkanlah abang cakap agung kena tipu. Tak, memang agung ditipu oleh Zahid. Zahid tipu. Allah, tarik balik bang, saya tak boleh dengar ayat tu. Mana boleh agung kita cerdik, pandai, kena tipu oleh Zahid. Benda ni jelas. Mana bukti Zahid ditipu, Zahid tipu agung ni? Bagi tahu kronologi macam mana ditipu. Kronologi? Ada kronologi. Jangan sapuk. Apa beritahu? Saya nak tahu juga macam mana proses penipuan itu berlaku. Dan kenapa dah agung dah tahu dia kena tipu, tak ambil tindakan kepada Zahid ni? Sepatutnya agung bila tahu dia tipu, saya ambil tindakan. Bagilah cakap. Kau tanya, lepas tu aku dah baca, kau cakap. Maafkan saya. Beres. Pada 1:30 petang 21 November, Istana Negara telah mengeluarkan satu kenyataan media memaklumkan bahawa Duli Yang Maha Mulia telah menzahirkan titah perkenan untuk melanjutkan masa proses mengemukakan gabungan parti-parti politik bagi pembentukan kerajaan baru dan pencalonan bakal Perdana Menteri sehingga ini proses Okey. Perikatan Nasional telah menghantar satu lagi akuan berkanun yang menjadikan jumlah air surat akuan berkanun yang dikemukakan oleh Perikatan Nasional adalah sebanyak 115 akuan berkanun. SD SD. Okey. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Hamidi telah menghantar surat kepada Ketua Bawah Duli Yang di-Pertuan Agong mengatakan bahawa 30 ahli Dewan Rakyat BN menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Namun tidak mengemukakan apa-apa surat akuan sebagai sokongan. Okey. SD. Tak ada SD lah. Maksudnya perlukan SD lah. Bukan perlukan SD. Sekarang ni Muhyiddin Yassin bagi 115 SD ahli parlimen. Okey. Zahid Hamidi bagi surat bagi tahu 30 ahli parlimen BN sokong Anwar Ibrahim. Okey. Tapi bukan SD, surat Zahid. Okey. Jadi si Paduka Bangsa Pertuan Agong bertitah untuk berjumpa dengan 30 orang ahli parlimen BN. Okey. Tetapi tak berlaku. Yang pergi Zahid Hamidi, Ahmad Mazlan.
Dengan Zamri Abu Kadir. Okey, baik. Baik. Lagi? Tak ada lah. Mana menipunya? Mana menipunya? Macam mana kata 30 orang ahli parlimen tu sokong Anwar Ibrahim? Okey. Abang tahu tak Akta Lompat Parti? Apa? Akta Lompat Parti ini dia kira kepada ketua parti. Membentuk kerajaan berdasarkan kepada ketua parti. Tak adalah SD ni. Tak Kau baca balik. Kau baca balik. tak ada dah SD ni. Sebab Akta Lompat Parti dia mengikut kepada ketua parti. Baca. Aku tak nak kau cakap. Kau baca. Macam apa? Carilah tadi tu yang kau cakap Akta Lompat Parti tu. Okey, bukan Akta Lompat Parti itulah. Baca. Sekejap. Saya sebab tu kena ada pembantu ni. Yang tukar-tukar yang Bagi. Kejap. Maksudnya kerajaan pada hari ini perlukan SD lah kan? Gitulah maksud abang. Bukan. Topik ni Zahid tipu Agung. Kau janganlah kona-kona ni. Mana tipunya? Kat mana tipu tu? Tadi aku dah cakap. Sekarang kan aku dah cakap. Aku dah cerita tadi kan. Kan aku dah cerita. Lepas tu kau cakap Akta Lompat Parti. Sekarang ni kau tunjuk Akta Lompat Parti. Nanti kejap tunggu. Saya baca lagi. Jadi janganlah Akta Lompat Parti dengan SD. Dalam Akta Lompat Parti tak ada SD ni. Tak apa, bacakan Akta Lompat Parti. Bacakan. Sabar. Relax. Ada ramai nak tengok ni. Relax. Esok raya. Relax. Baca. Kejap bang. Jangan guna. Tak ada kona. Saya tak kona. Saya tak tipu. Relax. Baca Akta Lompat Parti. Okey, kita baca pindaan perlembagaan larangan bertukar parti dalam kalangan ahli Dewan Rakyat. Okay. Mengapakah pindaan perlembagaan dilaksanakan dan bukan penggubalan suatu RUU spesifik? Lebih kekal dan tidak boleh dipinda dengan undian majoriti mudah. Memerlukan sokongan pada bacaan kali kedua. Ini proses. Panjang mas. Sebab tu kena bagi tajuk yang jelas supaya kita faham kepada perbincangan ni, bidang terjun ni kena baca balik ya. Beberapa politik selain diwakilinya, pemecah ahli Dewan Undangan. Parti keluar dari gabungan. Okey, kejap Ada ni. Relax dulu penyokong. Sabar. Nak baca habis Pak? Baca habis Baca. Penggunaan peruntukan ini di peringkat negeri tak ada, boleh guna, tak ada masalah. Prinsip larangan bertukar parti tidak merangkumi gabungan parti. Prinsip larangan bertukar parti hanya merangkumi seorang ahli Dewan Rakyat keluar sesuatu parti politik. Ia tidak kira parti politik tersebut merupakan dalam parti gabungan yang sama atau lain. Contoh, dalam gabungan Perikatan Nasional yang merangkumi parti PAS, Bersatu, UMNO, GPF, PBS dan START, jika seorang ahli Dewan Rakyat Abu keluar daripada PAS dan menyertai parti ini dianggap sebagai bertukar parti dan ahli Dewan Rakyat tersebut perlu mengosongkan kursi. Okey. Apakah prinsip keanggotaan ahli Dewan? Dulu tak perlu kosongkan kerusi kan Mak? Rakyat dalam peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti, keanggotaan seseorang ahli Dewan Rakyat merujuk kepada keanggotaan dalam sesebuah parti politik, tidak kira sama ada parti politik itu merupakan anggota sesebuah parti gabungan ataupun tidak. Contoh, Ahmad merupakan anggota parti UMNO, tidak kira dia berada dalam gabungan mana. Okey. Penggunaan simbol parti tak ada masalah. Pindaan perlembagaan larangan bertukar parti dalam kalangan ahli Dewan Rakyat. Parti keluar dari gabungan sama atau menyertai gabungan lain. Jika suatu parti telah keluar dari satu gabungan dan menyertai parti di gabungan yang lain atau gabungan yang sama, tindakan ini tidak dianggapkan sebagai bertukar parti. Ini maksudnya blok. Ikut blok. Maksudnya jika blok parti UMNO nak menyokong blok ini, maksudnya kena pergi dengan blok. Kalau kita tak pergi dengan blok, dia kena kosongkan kerusi ya. Kau baca balik, ulang balik. Kau baca lagi sekali. Parti keluar dari gabungan sama atau menyertai gabungan lain. Contoh, Parti Bersatu membuat keputusan untuk menyertai UMNO.
gabungan yang sama, ini tidak dianggap ahli Dewan Rakyat Bersatu sebagai keluar parti kerana keseluruhan parti tersebut telah menyertai parti lain. Maksudnya, jika UMNO keluar daripada Pakatan Harapan, dia masih kekal di kerusi UMNO. Maksudnya dia pergi dengan blok ataupun kumpulan. Okey. Lawan dia, jika kita tak kalau kita pergi dengan individu, maksudnya jawatan itu perlu dikosongkan. Itu Baca. Jangan cakap, baca. Nanti saya nak bagi penjelasan tadi. Kau bagi, aku nak kau baca. Aku tak nak kau cakap. Jika beberapa ahli dalam suatu parti tidak bersetuju untuk menyertai parti lain, jika sesuatu parti membuat keputusan untuk menyertai parti yang lain, tetapi beberapa ahli dalam parti tersebut tidak bersetuju untuk menyertai parti yang lain dan ini tidak selaras dengan keputusan parti mereka, terdapat beberapa situasi seperti berikut. Jika beberapa ahli Dewan Rakyat Bersatu tersebut kekal sebagai ahli parti tersebut dan tiada tindakan diambil terhadap mereka, maka ia tidak dianggapkan sebagai bertukar parti. Okey, jika beberapa ahli dalam suatu parti tidak bersetuju untuk menyertai parti lain, contoh situasi yang kedua, jika parti bersatu memecat beberapa ahli tersebut kerana tidak selaras dengan keputusan parti, maka mengikut peruntukan sedia ada, ia bukan bertukar parti kerana pengecualian telah pun diberi. Contoh situasi yang ketiga, jika tindakan tidak mengikut keputusan parti menyebabkan beberapa ahli bersatu terhenti keanggotaan parti berdasarkan perlembagaan parti tersebut, maka ahli-ahli tersebut dianggapkan telah bertukar parti dan perlu mengosongkan kerusi. Okey. Jelas tu? Maksudnya bang, nak tubuhkan kerajaan, nak menyokong blok, kena pergi sekali. Kalau kita asing, kita dianggap telah pun melanggar Akta Lompat Parti dan perlu mengosongkan kerusi. Macam mana pula kau cakap kena kosongkan kerusi? Selagi mana parti, kalaulah dia kekal lagi sebagai kerusi UMNO, parti boleh mengenakan tindakan. Jadi macam mana? Macam Zahid sekarang ini, Zahid Presiden UMNO menggantung Hishamuddin. Maksudnya kerusi itu masih lagi milik UMNO dan Hishamuddin masih lagi ahli parlimen. Melainkan Hishamuddin dipecat daripada UMNO, dia terpaksa kosongkan kerusi parlimen Sembrong. Maksudnya betul. Itulah Akta Lompat Parti. Yang dulu kalau kita lompat kepada parti lain, kita masih lagi ahli parlimen. Macam di Tanah Merah, Datuk Ikmal lompat kepada Bersatu, dia masih lagi ahli parlimen Tanah Merah walaupun partinya berbeza. Itu jelas. Maksudnya bang, dalam tadi tu jelaslah bang. Jelaslah, relate balik yang Jumpa Agung tadi. Maksudnya Zahid tak tipulah. Sebab nak tak nak ahli-ahli parlimen BN kena buat satu keputusan, sama ada ditolak ataupun tidak, dia kekal dengan keputusan kumpulan tadi. Kalau dia tak nak, saya baca lah pula untuk memilih Perdana Menteri ni macam mana kaedah dia. Baca. Masa bang, sama bang. Suruh payahlah. Skor ada seorang lista. Untuk memilih Perdana Menteri itu berdasarkan kepada persetujuan daripada parti-parti. Ahli parlimen itu tuju pilih siapa. Kita ikut perlembagaan. Ikut perlembagaan. Ya, ikut perlembagaan lah. Nanti Anwar Ibrahim. Bacalah. Ada orang research. Bacalah. Yang tadi apa faham dah? Maksudnya pembentukan kerajaan dah jelas. Faham. Siapa? Kau baca perlembagaan tu. Tak. Kita pergi satu-satu. Pembentukan kerajaan dah jelas. Topik dia sekarang ni, aku cakap Zahid tipu Agung. Kau cakap saya cakap tadi tak tipu. Dengar aku cakap Zahid tipu Agung. Kau cakap tak. Okay. Zahid tak tipu Agung. Ginilah bang, kita ginilah. Okey. Saya nak tahu definisi abang terhadap pembentukan kerajaan ini yang menipu Agung ni. Mana tipunya? Bukanlah perlembagaan.
Dia tak tipu kita kena baca. Saya dah baca tadi, tak tipu pun. Itu atas Sebab dia lompat kena parti, ikut itu ketua atas parti, lompat kena parti, ikut. itu atas lompat Kena parti ikut. perlembagaan. Memilih Perdana Menteri, baca. Takkanlah akta lompat parti Budak ini lah, budak. tidak Orang mengikut nak tertipu perlembagaan. tadi. Dah baca. Dia banyak dia tipu. Dah budak-budak ramai tu. Okey, abang nak baca kat mana ni? Nak baca kat mana ni? Bacalah. Perhatikan, Perdana Menteri- cuba cek. Perdana Menteri Cuba cek lagi. dipilih oleh- Alah, hari ni kita jadi perpustakaan lah, tak ada masalah. Cuba cek. Tata cara pelantikan Perdana Menteri, cuba cek. Cuba cek. Tata cara pelantikan, tata kelola lah. Tata kelola pelantikan Perdana Menteri. Tak boleh ke wawenang ke tak kisah. Tak salah sekarang ni salah ke Zahid apa ni Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri tu? Tak betul lah cara pelantikan dia. Betul ke pelantikan tu? Zahid menipu Agong. Kita janganlah pusing-pusing. Tadi aku cakap Zahid tipu Agong. Kau cakap Zahid tak tipu Agong. Macam mana lagi? Kita dah bagi tahu Zahid tak tipu dah tu. Carilah perlembagaan tu. Okey, gini. Kita pergi ke Zahid dulu. Sebelum kita jumpa Anwar, kita pergi Zahid. Okey, sekarang ni saya nak tanya. Buka perlembagaan tu. Kejap lah. Nak buka ni. Sambil buka tu. Okey. Pembentukan kerajaan dulu. Bukan Perdana Menteri dah. Pembentukan kerajaan ini betul ataupun tidak? Apa dia? Pembentukan kerajaan ini betul ataupun tidak? Melalui akta lompat parti tu. Kalau aku cakap tadi tipu. Tipu mana? Okey, abang buktikan itu penipuan. Melanggar akta lompat parti. Okey. Abang tunjuk mana bukti yang melanggar akta lompat parti. Sen, isu dia tadi aku cakap Zahid menipu. Okay? Tak. Sekarang ni saya tahu abang cakap Zahid menipu. Cuma saya nak bukti. Engkau suruh aku bersumpah lah, nak rekod video lah, kau cerita gitulah, ginilah. Buktikan. Sekarang ni aku nak cakap Zahid menipu Agong. Kita selesaikan ni. Selesaikan ni. Tadi dah baca akta lompat parti. Sekarang ni baca perlembagaan memilih Perdana Menteri. Baca dulu. Sekejap. Selesaikan. Tak pernah tidak. Tidaklah. Okey, sekarang ini. Okey. Abang cakap Zahid tipu Agong. Mana bukti Zahid tipu Agong berdasarkan akta lompat parti tadi? Saya dah baca tadi. Sen, bacalah perlembagaan. Bukan Sen gitu. Kamu kena buktikan bahawasanya Zahid tipu Agong berdasarkan akta lompat parti. Baru saya percaya bahawa Zahid tipu. Agong kita ahli Parlimen BN 30 menghadap. Ini kita Agong, ni kita panggil menghadap. Okey. Tapi 30 ahli Parlimen BN tak menghadap. Duduk sebab ini akta lompat parti, tak perlu nak pergi SD nak tanya seorang-seorang sokong mana. Tak, bacalah perlembagaan. Ketua parti. Memilih Perdana Menteri, bacalah memilih Perdana Menteri. Kalaulah Zahid tipu Agong, apa tindakan kepada Zahid setelah Agong tahu dia kena tipu? Habis kau nak suruh buat apa? Siku macam kau? Itu pulanglah kuasa Agong. Tak, sekarang ni cerita dia sekarang ni aku cakap dia menipu Agong. Okey, apa tindakan Agong kepada Kau suruh aku penipu? Kau suruh aku bersumpah, kau kata aku ni rendahkan Agong pelan. Sekarang ni Abang cakap Zahid tipu. Tak tipu lah. Bila saya tanya mana bukti Zahid tipu, abang tak boleh bagi. Tak, Dan saya tanya apa hukuman kepada penipu, abang tetap tak boleh bagi. Abang bermain dengan persepsi. Abang tak ada fakta. Tita Agong. Okey, Tita Agong sekarang ni saya nak tahu abang. Okey, itu berdasarkan SD ke ataupun akta lompat parti? Zahid tipu Agong. Okey, abang baca tu surat tu. Tadi saya baca surat tadi. Abang baca surat Agong tu. Tak, ni kau punya orang-orang tu Abang tak baca tahu. surat Agong tu. Abang baca surat Agong tu pula. Abang baca surat Agong tadi. Abang baca lah. Saya nak dengar abang pula. Adalah dimaklumkan bahawa lanjutan daripada sesi menghadap ketua-ketua gabungan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional pada 4:30 petang ini di Istana Negara. Proses seterusnya ialah sesi menghadap 30 ahli Dewan Rakyat daripada Barisan Nasional. Proses ini adalah bertujuan supaya ke bawah duli Yang Maha Si Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sri Rijaluddin Mustafa Bilal Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah dapat membuat keputusan
bagi melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri seperti yang diperuntukkan di bawah perkara 43/2A Perlembagaan Persekutuan. Sehingga Paduka Baginda menyeru dan menasihat seluruh rakyat agar bersabar dan bertenang sehingga proses pembentukan kerajaan yang baru dan pelantikan Bakal Perdana Menteri Malaysia ke-10 selesai. Jadi surat agung ni, agung bagi tahu untuk memilih Perdana Menteri. Bukan nak membentuk kerajaan kan? Astagfirullahaladzim. Maksudnya bang, panggil itu untuk pilih Perdana Menteri, bukan untuk bentuk kerajaan. Akta lompat parti bentuk kerajaan. Dan 2 kaedah untuk pelantikan Perdana Menteri. Abang tak faham ni. Zahid tipu agung. Kau tu yang tak faham. Aku cakap Zahid tipu agung. Tipu Kau suruh agung. aku bersumpah. Kau suruh aku bersumpah. Saya baca Ni, 2 kaedah pelantikan Perdana Menteri. Rekod aku cakap ni. Rekod. Ambil handphone rekod. Zahid. Itulah bang. Itu maksud saya tadi, bahawasanya pembentukan kerajaan menggunakan akta lompat parti. Jelas Macam mana bentuk kerajaan? Macam mana bentuk kerajaan ni? Bang, pilihan raya ni untuk tubuh persatuan ke bentuk kerajaan? Tak, macam mana bentuk kerajaan ni? Bentuk kerajaan ni macam mana boleh terbentuk kerajaan ni? Bentuk kerajaan cukup majoriti mudah di parlimen. Itu bentuk kerajaan. Lah, macam mana bentuk kerajaan ni? Engkau cakap tadi. Kena ada sokongan daripada MP-MP. Sokong pada siapa? Sokonglah kepada kerajaan blok mana. Kalau kerajaan Pakatan Harapan ini kerajaan perpaduan, kena sokonglah kerajaan perpaduan. Sokong kepada macam mana? Sokong melalui blok, sokong macam mana? Takkan UMNO sokong DAP? La ilaha illallah. Tadi akta lompat parti tadi memberi penerangan yang jelas bahawasanya untuk menyokong blok kerajaan, keputusan itu berdasarkan kepada semua. Pergi tadi. Yang saya cakap. Ikut kepada ketua parti. Kalau ketua parti ikut kata sokong. Tapi tadi kan kau baca. Kalau ada yang tak bersetuju, kan adik kau ada baca tadi. Kan kau baca balik. Kan kau cakap tadi kan kalau ada Kalau tak bersetuju, kena kosongkan kerusi. Kau baca tadi balik. Kan tak bersetuju tadi. Kena kosongkan kerusi. Sekarang ni nak lantik Perdana Menteri. Aku cakap cerita ni. Sen, kau jangan pusing-pusing. Cerita dia ni, aku cakap Zahid tipu agung. Aku cakap Zahid tipu agung, kau suruh aku bersumpah tau. Iya. Okey bang, inilah saya nak tanya sebab tipu agung. Zahid tipu agung. Tipu agung. Saya malah nak masuk dalam kepala otak tipu agung. Tipu agung. Aku tak payah bersumpah, Sin. Okey. Abang. Abang ni, tipu agung ni 30 ahli Parlimen BN kena menghadap si Paduka Baginda Tuan Agong untuk memilih Perdana Menteri. Ada ataupun tidak surat kenyataan daripada Agong yang menyatakan bahawasanya Zahid Hamidi tipu Agong? Mampus. Sekarang ini Papa Gomo saja yang kata Zahid tipu Agong. Agong tak cakap ke Zahid tipu Agong? Apa tunjukkan surat daripada istana yang menyatakan Zahid tipu Agong. Sekarang ini Se-Azmi yang kata Zahid tipu Agong. Istana tak kata Zahid tipu Agong. Sin, rekod ni, rekod ni. Rekod viral kan. Zahid Hamidi tipu si Paduka Baginda dan Tuan Agong. Rekod. Mana bukti Agong keluarkan surat ataupun istana mengeluarkan surat bahawasanya Zahid tipu Agong? Rekod. Sekarang ini yang saya tahu Papa Gomo kata Zahid tipu Agong. Bukan istana yang kata. Ahli Parlimen BN menghadap Agong. Tapi Zahid Mana kenyataan? Better rasa sedih kerana Zahid Hamidi tipu better. Mana ada kenyataan itu? Takkanlah dia ingat kau dia benak macam kau sih nak suruh buat statement macam itu. Kalaulah tu Agong kita ni benak macam Papa Gomo, dia tak tuduh kenyataan begitu. Takkan nak tak level macam kau Agong buat statement orang tipu dia. Takkanlah level Papa Gomo ini hanya menuduh orang tanpa bukti. Lah bukti apa ni? Surat Agong. Mana bukti Agong kata dia kena tipu? Kalau orang tuduh Husin kena tipu, saya akan jawab buat kenyataan bahawa betul saya kena tipu. Takkanlah Agong nak pasal benda ni Agong nak buat statement saya ditipu.
Yes, betul. Takkanlah Agong sanggup ditipu oleh rakyat dia sendiri. Sudah kau ni Sin, masuk air betul lah kau ni Sin. Pening dah. Sudah. Awak yang sudah. Saya kena pertahankan diri saya. Saya kena buktikan bahawasanya saya tak kena tipu. Ini abang cakap Zahid tipu Agong, Zahid tipu Agong. Agong tak cakap pun dia kena tipu. Dia cakap kena tipu Papa Gomo. Abang kena jadi Papa Zola, Papa kebenaran. Kebenaran. Bukan Gomo semua, Agong pun Gomo ni. Jangan jadi Gomo-Gomo gitu, Habis nak Gomo ke dia. Kena jadi Papa Zola, Papa kebenaran. Cakap benda yang benar. Jangan duk tuduh-tuduh orang tanpa bukti. Nak panggil sir pun saya tak sanggup. Tadi saya panggil abang lagi, panggil sir lagi, panggil papa lagi. Tapi kalaulah begini cara debat, ini bukan debat. Ini musibah ni menjatuhkan umat ni. Sehingga Agong pun dikata kena tipu. Bodoh sangat ke Agong Malaysia ni kena tipu? Saya marah ini bercakap tentang Melayu sebab Agong ini tunjang orang Melayu, payung kepada orang Melayu. Tapi orang Melayu cakap Agong kena tipu. Saya tak percayalah. Tuanku yang di-Pertuan Agong kena tipu oleh Zahid. Yang tipu rakyat tu Papa Gomo. Bagilah mata saya. Saya nampak Papa Gomo sedang menipu. Dahlah bang. Sudahlah bermain dengan sentimen begitu. Kita ajar anak-anak muda kita supaya tidak percaya dengan persepsi buruk. Kita kembali kepada pucuk perjuangan kita yang sebenarnya bahawasanya Papa Zola, Papa kebenaran.